Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Kita biasa dengar setengah kumpulan yang berpegang bahawa Allah di atas langit itu, mereka mengatakan bahawa ayat Al-Quran ini tidak ditakwilkan oleh golongan zaman salaf, iaitu zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Zaman-zaman itu golongan salaf ini tidak mentakwilkan ayat Al-Quran. Mereka ni, kumpulan-kumpulan yang literal ni, mereka berpegang bahawa ayat Al-Quran ini haruslah diambil secara terus seperti apa yang mereka katakan golongan salaf. Golongan salaf kononnya tidak mentakwil. Tapi banyak ayat Al-Quran sebenarnya ditakwilkan oleh para sahabat sendiri. Hari ini kita akan melihat bagaimana Ibnu Abbas mentakwilkan surah Al-Anbiya ayat 30. Seperti yang kita sedia maklum, Ibnu Abbas ini adalah sahabat baginda Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW sendiri telah mendoakan supaya Ibnu Abbas ini faqih dan faham dan juga hebat dalam mentafsir dan memahami ayat Al-Quran. Jadi salah satu daripada ayat Al-Quran yang ditafsir dan ditakwilkan oleh Ibnu Abbas ialah surah Al-Anbiya ini. Ayat 30 ini yang terjemahannya berbunyi, dan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada mulanya adalah suatu yang padu, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan seterusnya. Jadi kat sini ada juga mufassir yang mengatakan bahawa maksud langit dan bumi itu pada mulanya adalah suatu yang padu ini adalah bermaksud langit dan bumi adalah satu, dan kemudian Allah memisahkan langit dan juga bumi. Di atas adalah langit dan di bawah tempat kita berada ini adalah bumi. Tapi apa yang Ibnu Abbas tafsir dan takwilkan adalah seperti berikut. Ibnu Abbas telah mentafsirkan, saya baca daripada teks ini, bahawa langit yang padu, dikatakan sini langit yang padu ialah langit yang tidak ada hujan. Bagi Ibnu Abbas, dia telah mentakwilkan langit yang padu maksudnya langit yang tidak ada hujan, dan juga bumi yang padu adalah bumi yang tiada tumbuhan. Ini tafsiran dan takwilan daripada Ibnu Abbas, kan? Lalu Tuhan pisahkan keduanya. Apa yang dimaksudkan oleh lalu Tuhan pisahkan keduanya adalah ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahawa sebagai turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Apabila Ibnu Abbas telah mentakwilkan maksud ini, maksud lalu Tuhan pisahkan keduanya. Kalau nak ikut literal, pisahkan maksudnya macam itulah, memisahkan dulu satu, kemudian pisahkan keduanya. Tapi Ibnu Abbas mentakwilkan bahawa apabila Allah mengatakan bahawa lalu Tuhan pisahkan keduanya itu, maksudnya adalah turunnya hujan. Maksudnya mula-mula padu, kemudian turunnya hujan. Maksudnya Allah telah pisahkan keduanya, turunnya hujan dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Maksud Allah pisahkan keduanya, langit maksudnya Allah turunkan hujan. Bumi pula ditakwilkan sebagai tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Dengan mengetahui bahawa Ibnu Abbas sendiri juga telah mentafsirkan dengan mentakwil ayat Al-Quran, maka kita tahu bahawa kumpulan yang mengatakan bahawa golongan salaf tidak mentakwil itu ternyata mereka salah. Mereka gagal memahami dan mereka tidak mempunyai cukup maklumat bahawa Ibnu Abbas, iaitu para sahabat sendiri juga mentakwilkan ayat Al-Quran. Bukan satu ayat sahaja, malah Saidina Ali juga pernah mentakwilkan ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Maidah, yang mana kita boleh bincangkan dalam sesi yang lain. Jadi kita telah tahu sekarang bahawa mereka yang berpegang dengan kefahaman secara literal ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran itu telah terfesong kefahaman mereka, dan kita tidak boleh mengambil apa-apa hujah tentang agama daripada mereka ini. Bukan sahaja ayat Al-Quran, malah kalam-kalam ulama juga kita tahu, iaitu mereka akan mengambil secara literal tanpa memahami latar belakang maksud yang cuba disampaikan oleh para ulama ini. Jadi kita timbang-timbangkanlah, adakah kita hendak menerima pandangan-pandangan dari kumpulan yang literal
yang pun berakidah bahawa Allah di langit. Adakah kita nak berpegang begitu atau kita perlu mendengar daripada ulama yang mentafsirkan dengan lebih terperinci dan kefahaman yang jelas supaya kita tidak berpegang bahawa Allah itu bertempat, supaya kita lebih berhati-hati dalam mendengar hujah-hujah kepada kumpulan-kumpulan ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.